Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, di kesempatan ini ingin sekali Ustazah kongsikan muqaddimah berkenaan tafsir surah Yasin. Mudah-mudahan ianya akan memberikan satu info dan manfaat untuk kita sambil kita menyaksikan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan terbentangnya lautan luas mata memandang, kemudian terpasaknya lagi gunung ganang, subhanallah, disertai dengan awan-awan yang masya Allah. Inilah ciptaan Allah yang cukup indah yang dapat dilihat oleh hamba-hambanya. Alhamdulillah, untuk di sini Ustazah ingin kongsikan berkenaan salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quran yang dinamakan surah Yasin. Seperti mana yang kita tahu, surah Yasin terdiri atas 83 ayat, termasuk golongan surah-surah Makiyah, diturunkan sesudah surah Jin. Ianya dinamai Yasin kerana dimulai dengan huruf Yasin, sebagaimana halnya erti huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surah Al-Quran. Maka demikian pula erti Yasin yang terdapat pada permulaan surah ini, iaitu Allah mengisyaratkan bahawa sesudah huruf tersebut akan dikemukakan hal-hal yang penting. Antara lain, Allah bersumpah dengan Al-Quran bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang rasul yang diutusnya kepada kaum yang belum pernah diutus kepada mereka rasul-rasul. Kita boleh merungkai dari segi dasar-dasar isinya. Pertama, keimanan, bukti-bukti adanya hari berbangkit. Al-Quran bukanlah syair mengenai ilmu, kekuasaan dan rahmat Allah. Syurga dan sifat-sifatnya yang disediakan bagi orang-orang mukmin mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Anggota badan manusia menjadi saksi pada hari kiamat atas segala perbuatan di dunia. Kemudian ianya terdapat kisah utusan Nabi Isa AS dengan penduduk Intokiyah. Yang ketiga dan lain-lainnya, tidak ada faedah peringatan bagi orang-orang musyrik. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Semua bintang-bintang cakrawala berjalan pada garis edar yang ditetapkan Allah. Ajal dan hari kiamat datangnya secara tiba-tiba. Allah menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sikap kaum musyrikin yang menyakitkan hatinya. Bagi penutup dalam surah Yasin mengemukakan tentang Al-Quran, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegaskan adanya hari berbangkit disertai bukti-buktinya, baik bukti-bukti alamiah maupun bukti-bukti akhliyah. Kemudian mengemukakan beberapa perumpamaan, di antaranya dengan mengemukakan kisah-kisah Nabi Isa Al-Masih AS dengan penduduk Intokiyah. Kesemuanya dikemukakan sebagai penghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menambah keyakinan orang-orang yang beriman yang sedang mengalami tekanan-tekanan dari kaum musyrikin. InsyaAllah, bila mana kita membaca surah Yasin, subhanallah, ianya akan memberikan satu impak pada si pembaca itu sendiri. Mari kita lihat kelebihan surah Yasin. Hadrat Atta Ibnu Abi Ribbah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan telah bersabda, sesiapa yang membaca surah Yasin di permulaan hari, segala hajatnya pada hari itu akan
akan dipenuhi. Banyaklah kelebihan-kelebihan daripada surah Yasin yang disebut di dalam banyak hadis-hadis. Adalah dikatakan di dalam sebuah hadis, segala sesuatu mempunyai hati, dan hati bagi Al-Quran ialah surah Yasin. Barang siapa membaca surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan pahala baginya seumpama ia membaca seluruh Al-Quran sebanyak 10 kali. Menurut sebuah hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala membacakan surah Yasin dan surah Taha 1000 tahun lamanya sebelum terciptanya langit dan bumi. Dan mendengarkan ini, para malaikat pun berkata, umat di mana Al-Quran diturunkan akan dirahmati. Hati-hati yang memikulnya, yakni yang menghafalnya, akan dirahmati. Dan lidah-lidah yang membacanya akan juga dirahmati. Masya Allah. Ada satu lagi riwayat yang seumpama ini. Sesiapa yang membaca surah Yasin semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, segala dosa-dosanya yang dahulu akan diampun. Oleh itu, jadikanlah sebagai amalan untuk dibaca ke atas orang-orang yang mati. Mengikut sebuah hadis, surah Yasin dinamakan munmah, pemberi berita baik di dalam Torah kerana ia mengandungi manfaat kepada pembacanya. Di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat, ia menghindarkan penderitaan di dunia dan juga di akhirat dan menjauhkan kedahsyatan di kehidupan akhirat. Surah ini juga dikenali sebagai Rafi'ah Qafidah, iaitu yang mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan menurunkan darjat orang-orang yang ingkar tidak beriman. Menurut satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatiku menghendaki supaya surah Yasin berada di setiap hati umatku. Mengikut sebuah hadis yang lain, jika seseorang itu membaca surah Yasin pada setiap malam dan kemudiannya meninggal dunia, ia akan mati sebagai mati syahid. Diriwayatkan daripada hadis yang lain, barang siapa membaca surah Yasin, ia akan diampunkan. Sesiapa sahaja yang membacanya semasa kelaparan, akan dihilangkan kelaparannya itu. Barang siapa membacanya dikala sesat jalan, akan menjumpai jalannya semula. Barang siapa membacanya kerana kehilangan binatang, akan mendapatkannya semula. Dan bila seseorang itu membacanya kerana bimbang kekurangan makanannya, makanan itu akan mencukupi. Dan jika ia membaca kepada orang yang menghadapi penderitaan maut, akan dimudahkan baginya. Dan jika seseorang itu membacanya ke atas perempuan yang sukar untuk melahirkan anak, akan dimudahkan juga bayinya untuk dilahirkan. Makri rahmatullah alaihi berkata, jikalau surah Yasin dibaca oleh seseorang yang takutkan pemerintah atau musuh, ia akan dihilangkan daripada ketakutan itu. Menurut sebuah hadis yang lain, jikalau seseorang itu membaca surah Yasin dan surah Was-Saffat pada hari Jumaat dan memohon kepada Allah sesuatu, doanya akan diterima dan akan makbul. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapat satu semangat intipati untuk kita beramal dengan surah Yasin itu sendiri. Surah Yasin ini merupakan salah satu surah yang mengemukakan tentang Al-Quran, kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad kita, menegaskan tentang adanya hari pembangkitan serta bukti-bukti, sama ada bukti alamiah ataupun akliyah. Jadinya insya-Allah mudahan kita terus bersemangat untuk menghidupkan dan meyakini akan ilmu sebagai penyuluh hidup, amal bekalan perjalanan dan akhlak hiasan jiwa dan peribadi menuju destinasi akhirat yang sudah pasti. Insya-Allah itu sahajalah perkongsian Ustazah untuk hari ini dalam masa 10 minit untuk kita sama-sama mendapat ilmu. Dan insya-Allah lihatlah dunia yang terbentang ini Allah tidak jadikan dengan sia-sia, tetapi pastinya Allah jadikan dengan penuh hikmah untuk kita mentadaburi dengan segala ciptaan yang Allah jadikan dan untuk kita menyaksikan.
InsyaAllah jadilah hamba yang bersyukur dan sentiasa mentaati apa sahaja yang Allah suruhkan pada kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja untuk perkongsian Ustazah untuk pada hari ini, dan insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.